Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan kita punya pembelajaran dalam subjek matematik. Masih lagi dalam unit yang kedua iaitu ruang. Kita akan tengok 2+13 menyelesaikan masalah berisi padu prisma tegak. Okey. Sorry. Okey, ini ialah rumus isi padu prisma tegak. Yang pertama ialah rumus bagi prisma tegak segi empat sama ada kubus ataupun cuboid. Iaitu panjang darab lebar darab tinggi ataupun luas tapak darab tinggi. Kemudian yang kedua ialah isi padu prisma tegak segi 3. Itu 1/2 daripada isi padu cuboid atau kubus ataupun 1/2 darab panjang darab lebar darab tinggi ataupun luas kerata retas darab tinggi. Okay, kita nak tengok contoh. Contoh yang pertama. Dia bagi kita, dia kata, Ahmad membeli sebuah akuarium berbentuk cuboid. Okay, ni maklumat yang kita ada cuboid. Ukuran panjang dia ialah 1.2, lebar 0.4 dan tinggi 0.6. Disuruh cari isi padu maksimum air yang boleh dimasukkan ke dalam akuarium tersebut. Okey, sekarang kita kena tahu dulu. Akuarium tu bentuk cuboid. Cuboid ialah segi 4 tepat. Ni macam ni contoh. Okay, ni contoh dia. Okay, ni ialah cuboid. Panjang 1.2 meter, lebar 0.4 meter, tinggi 0.6 meter. Cari apa? Disuruh cari isi padu akuarium. Sama dengan berapa? Okey, ini ialah soalan yang kita nak selesaikan. Okey, jadi isi padu, okay, untuk penyelesaian. Isi padu akuarium sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Okay, ni ialah rumus. Kemudian kita tengok panjang dia ialah 1.2 meter darab lebar 0.4 meter darab tinggi 0.6 meter. Okey, kita akan selesaikan sahaja. Kamu guna kalkulator, kosongkan dulu kalkulator kamu. Kamu buat 1.2 darab 0.4 darab 0.6 sama dengan ini ialah ukuran isi padu yang kita dapat 0.288 meter padu. Okey, kenapa meter padu? Sebab meter tu ada 3 kali kan, panjang meter, lebar pun meter, tinggi pun meter. Jadi unit akhir dia mesti dalam meter. Okay, jadi isi padu maksimum akuarium ialah 0.288. Okay, dah selesai. 0.288 meter padu Okay, yang kedua, contoh kedua. Rajah menunjukkan sebungkus kertas A4 berbentuk cuboid. Satu kotak dapat memuatkan 5 bungkus kertas. Hitungkan isi padu untuk 10 kotak. Okey, dia bagi kita A4. Sebungkus A4 bentuk cuboid. Satu kotak, 5 bungkus. Dia suruh kita cari 10 kotak. Okey, jadi kita keluarkan maklumat yang ada. Maklumat yang kita ada, satu bungkus
F4 sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Okey, ni yang ni kita selesaikan dulu. 29.7 cm darab 21 cm darab 3.5 cm. Okey, kita nak tahu isi padu untuk satu F4 dahulu. Okey, kosongkan dulu. Okey, satu F4 29.7 darab 21 darab 3.5. Okey, kita dapat 2182.95 cm padu. Okey, itu baru satu bungkus A4. Kemudian dia kata satu kotak muat 5 bungkus. Okey, jadi satu kotak sama dengan 5 bungkus A4. Jadi 5 darab 2182.95 cm padu. Ni kita akan dapat isi padu untuk satu kotak. Okey. Tadi kalkulator kamu ada 2182.95. Kita darab dengan 5. So, kita dapat jawapan dia 10,914.75 cm padu. Itu untuk satu kotak. Kita nak cari isi padu 10 kotak kertas A4. Okey, satu kotak ini dia punya isi padu. Kalau 10 kotak 10 darab isi padu satu kotak. Okey, sama dengan 10 darab 10,914.75 cm padu. Okey? Boleh yang ni sampai sini boleh Sekarang kita nak selesaikan dia. Okay, tadi dekat kalkulator kita ada 10,914.75. So kita darab lagi 10. Okey, jawapan dia ialah 109,147.5 cm padu. Okey, jadi dah selesai. Ini ialah isi padu yang kita nak cari. Isi padu untuk 10 kotak. Okey. Contoh seterusnya. Syarikat sihat kita. Okey, ini contoh daripada buku teks ni. Contoh ni. Hendak mendermakan pelitup muka kepada sebuah hospital. Pelitup muka dibungkus dalam kotak berbentuk kubus. Okey. Kotak bentuk kubus. Panjang sisi 50 cm. Pekerja syarikat menyusun kotak ke dalam lori dan hantar ke hospital. Muatan lori. Okey, muatan lori berukuran panjang 3 meter, lebar 2 meter, tinggi 10 meter. Dia suruh cari bilangan kotak yang dimuatkan dalam lori. Okey, kalau kamu dah ada satu kotak tu, berapa isi padu dia? Okey, kalau satu lori, berapa isi padu dia Dia nak tahu berapa kotak yang boleh masuk dalam lori tu. Okey, perkara pertama, kita ada kotak berbentuk kubus.
Okey, kalau kubus ni maksud dia sisi dia sama panjang. Okey, jadi isi padu ialah panjang darab lebar darab tinggi. Okey, jadi panjang dia ialah 50 cm darab 50 cm darab 50 cm. Kenapa 50 cm darab 50 cm darab 50 cm? Kerana sisi dia sama panjang. Okay, kita nak selesaikan dulu yang ini. Okay, 50 darab 50 darab lagi 50. So, kita dapat 125,000 sentimeter padu. Okay, itu ialah isi padu bagi kotak. Okay, isi padu kotak. Sekarang kita nak cari isi padu lori. Okay, ni isi padu kotak. Okay, isi padu kotak 125,000 cm padu. So, isi padu lori. Okay, ukuran dia sama juga panjang. Isi padu panjang darab lebar darab tinggi. Okay, kita keluarkan panjang 3 meter darab 2 meter darab 3 meter. Okay, mana kita dapat ni dekat sini Kat sini kita dah ada. Okay, sekarang unit dia tak sama kan? Kalau kita tengok, ni unit dia cm padu. Jadi meter. Jadi kita kena tukar. Supaya kamu tak keliru Cikgu bagi tips. 1 meter sama dengan 100 cm. Okay, 2 meter sama dengan 200 cm. Okay, ni tips. Okay, sekarang kita nak selesaikan 300 cm darab 200 cm darab 300 cm. Okay, selesaikan dahulu ukuran tersebut. Okay, jadi saya kosongkan balik. So, kita cari 300 darab 200 darab 300. Okay, kita dapat 18 juta. Ada 60 centimeter padu. Kenapa 60? Sebab tengok sini ada 2, sini 2, kosong dia, sini pun ada 2. So, dia akan berulang 6 kali lah. Okay, ini dah dapat isi padu lori. Sekarang kita nak cari jumlah kotak. Okay, berapa jumlah kotak dalam lori? Cara kita nak cari. Okay, nak dapatkan jumlah kotak dalam lori ialah sama dengan yang besar ialah isi padu lori kan? Okay, ni lori lebih besar. Okay, jadi isi padu lori kita bahagi dengan isi padu kotak. Okay, isi padu lori bahagi dengan isi padu kotak. Okay, kita nak selesaikan. Okay, tulis dulu supaya kamu tak keliru. 18 juta sentimeter padu bahagi dengan 125,000. Okey. Nak selesaikan. Okey. Yang ni kita boleh potong sebab unit dah sama. Kita akan potong. Ni ada 1, 2, 3. Yang ni pun ada 3.
Okay, jadi kita selesaikan. Okay, kita akan kirakan di kalkulator kita sebab hujung tu kita dah potong dah kan. Kita dah potong dia punya kosong-kosong tu. Jadi dekat sini yang kita nak cari tinggal 183 bahagi dengan 125. Okay, yang ni kita akan, kita guna warna merah pula. Kita akan kira dekat kalkulator kita. Okay. Padam. 18123 bahagi 125. So, jawapan akhir yang kita dapat ialah 144. Okay, ini ialah dia punya jumlah kotak yang kita akan perolehi yang muat dalam lori tersebut. Okay, seterusnya. Okay, yang ni soalan ni ada gabungan antara segi 3 dan juga cuboid. Okay, P dan Q. Dia kata Hashim ialah pengusaha seramik. Okay, pengusaha seramik. Dia nak gunakan acuan seperti rajah untuk buat cenderahati. Kemudian dia menetapkan sasaran 1000 unit. Kirakan isi padu seramik yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Okey. Dekat sini yang kita ada ukuran ni lah. Ukuran ni tinggi, lebar. Kemudian dia suruh cari isi padu seramik untuk 1000 unit. Okey. Macam mana nak selesaikan? Kita akan cari dulu luas untuk isi padu. Kita akan cari isi padu untuk bentuk P dan Q dahulu. Okey. Untuk bentuk P dan Q, selesaikan dulu. 1. Isi padu P sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. 6 cm. Okay, macam mana kita nak tahu? Okay, dekat sini. Okay, jadi ukuran ni sama dengan sini Ni sama. Okay. Jadi 6 cm darab 2 cm darab 3 cm. Kita akan selesaikan. Okay, saya kosongkan dulu. So, ni 6 darab 2 darab 3. Sama dengan 36. Okay, itu isi padu untuk P. Kemudian kita nak cari isi padu Q sama dengan 1/2 darab panjang darab lebar darab tinggi. Kenapa 1/2? Sebab dia separuh. Okay. Jadi 1/2 darab panjang dia 4 cm. Lebar 2 cm. Tinggi dia sama Sini sama dengan sini. 3 cm. Okay, selesaikan 1 darab 4 darab 2 darab 3. Okey. Kita akan selesaikan. 1 darab 4 darab 2
darab 3 bahagi 2. 12. Okey. 12 cm padu. Okey, 12 cm padu. Jadi kita dah ada isi padu P dan juga Q. Okey, kita nak tambahkan. So, isi padu P tambah isi padu Q sama dengan 36 cm padu tambah 12 cm padu. Okey. Jadi kamu kira dekat kalkulator kamu. 36 tambah 12. Kita dapat 48 cm padu. Okey, ini baru 1. Okey, 1. Kalau nak 1000, kalau 1000 unit. Okey, jadi kalau 1000 unit, kita kena darab 1000 lah. 1000 darab 48 cm padu. Okey, kamu tekan dekat kalkulator. Tadi ada 48, kita akan darab dengan 1000. Jadi dapatlah jawapan dia 48,000 cm padu. Barulah selesai. Macam tu. Okey. Okey, contoh seterusnya. Okey, diberi rajah. Okey, sebuah kristal berukuran seperti dalam rajah. Dia kata ada bahagian. Ada dua bahagian Ada dua bahagian, warna biru dan warna hijau. Okey, sekiranya bahagian S, R, X, Y, T, W berwarna hijau dipisahkan. Okey, dibuang. Berapakah isi padu prisma? Berwarna biru. Okey, kalau yang macam ni, kita akan kira dulu prisma yang besar. Okey, untuk prisma yang besar, okay, kita P, Q, X, Y. Ni. Okey, yang besar. Okey, isi padu dia. Isi padu besar. Isi padu prisma besar. Prisma besar sama dengan 1/2 darab panjang darab lebar darab tinggi. Okey, sama dengan 1/2 darab panjang dia 14 cm darab 10 cm darab 6 cm. So, kita akan selesaikan yang ini dulu. Okey. Kita akan kira di kalkulator kita. 1 darab 14 darab 10 darab 6. Okey. Bahagi 2. Okey, kita dapat 420 cm padu. 420 cm padu. Okey, ini prisma yang besar. Sekarang kita akan selesaikan pula untuk prisma yang kecil tu. Okey, saya buat garisan macam tu. Okey, untuk prisma yang kecil, SR ialah separuh Ini ialah 3 cm. Okey, prisma kecil ataupun prisma hijau, isi padu dia ialah 1/2 darab 7 cm darab 10 cm darab 3 cm.
Okay, macam mana kita dapat 7cm tu? Okay, sebab ni dia bahagi sama rata. Jadi sini ialah 3, sini ialah 7. 7, 7. Okay, jadi kita akan selesaikan yang ni dulu. Kita padu. Okay. Jadi kita akan masukkan dalam kalkulator 1 darab 7 darab 10 darab 3 bahagi 2. Okay, kita dapat 105 cm padu. Betul? 105 Okey. Okey, sekarang awak dah ada isi padu prisma besar dan isi padu prisma yang warna hijau. So, kita nak cari isi padu prisma yang berwarna biru. Okey, isi padu prisma biru sama dengan isi padu prisma besar tolak isi padu prisma berwarna hijau. Okey. Jadi, kita nak selesaikan. Isi padu prisma biru kita tadi ialah 420 cm padu. Tolak isi padu hijau 105 cm padu. Jadi kita akan selesaikan guna kalkulator sahaja. Okey, masukkan data yang kita dah dapat tadi. Isi padu 420 tolak 105 sama dengan, okey, jawapan dia 315 cm padu. Dah selesai. Dapatlah bahagian yang berwarna apa tu? Berwarna biru. Okey, jadi untuk minggu ni kamu kena kenal pasti dahulu bentuk yang diberi dan masalah apa yang kamu kena cari, baru kamu boleh selesaikan. Sama ada dia minta kita cari isi padu cuboid atau kubus atau segitiga, prisma segitiga ataupun gabungan, ataupun dia suruh cari beza macam tadi kan, ada cari beza. Kenal pasti dahulu, kemudian kita kira ikut rumus yang kita dah pelajari. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan yang cikgu berikan. Kita berjumpa lagi di lain masa untuk topik yang seterusnya, topik baru yang akan datang. Dari cikgu itu saja. Assalamualaikum.